Salam sejahtera dan salam segulai sejalai. Anda sekarang sedang menonton Dialog TVS bersama dengan saya Setio Dawi dan rakan setugas. Dan saya Syira Abang Mansur dan itulah dia tadi sedikit VT yang kita sediakan mengenai isu yang sedang tular ketika ini. Dan kalau kita menjengah di ruangan komen kan Stewart, rupa-rupanya banyak ibu bapa yang terjejas, yang turut meluahkan rasa kesal mereka berhubung dengan isu ini. Dan yang kerana mereka beranggapan bahawa bayaran yang dikenakan itu menjadi beban kepada mereka, terutamanya golongan B40. Dan untuk bersama dengan kita untuk mengupas topik hangat kita pada hari ini, iaitu topik graduasi premium, adakah itu satu keperluan ataupun sekadar mengikut trend. Bersama dengan kami di studio, iaitu di sebelah saya, iaitu Profesor Madya Dr. Zaimu Arifuddin Syukri Nordin, pensyarah dan Ketua Jabatan Pendidikan Fakulti Pendidikan Bahasa dan Komunikasi. Terima kasih kerana bersama dengan kami hari ini. Dan juga di sebelah sana kita ada Encik Razali Jahari yang di-Petua Persatuan Ibu Bapa Guru ataupun YDP PIBG SMK Penriset. Terima kasih juga kepada Encik Razali. Berhubung dengan topik yang tengah hangatlah diperkatakan ketika ini, adakah wajar sambutan akhir tahun ataupun majlis graduasi anak sekolah ini diadakan dengan bayaran yang tinggi, dan kenapa itu, Prof? Ya. Okey, terima kasih saudara Stewart dan juga saudari Shirin dan juga Tuan Haji dan juga kepada TBS kerana menjemput kami datang sini. Salam Sarawak aku sayang dan salam Malaysia Madani. Mengenai pertanyaan tadi mengenai adakah wajar majlis ini diadakan. Okey, yang kita lihat sekarang trend yang berlaku Kalau dulu di universiti memang kita biasa mengadakan convocation ataupun di college, politeknik. Bila pelajar ini telah habis, telah bergraduasi, kita akan mengadakan majlis untuk pelajar. Itu memang ada di dalam kita punya bayaran-bayaran kita yang masa dia masuk ke universiti dululah, dan dia ambil di situ. Mungkin kalau dibayar sedikit pun hanya untuk mungkin sewa jubah. Tapi kalau kita lihat di sekolah, trend yang baru muncul sekarang ni, malahan di tadika pun dah ada, yang mana bila anak-anak ni habis, mereka akan mengadakan majlis. Majlis tak apa diadakan. Pada saya boleh diadakan, tetapi kesesuaiannya di mana perlu diadakan. Adakah perlu diadakan di tempat-tempat yang mewah ataupun bagaimana? Kerana kalau kita lihat di sekolah ataupun di tadika, biasanya dan di universiti juga memang ada golongan B40, M40 dan T20. Dan kita kena meraihkan semua. Tak boleh kita nak memilih untuk mereka yang mampu saja. Kerana yang bergraduat tu semua anak-anak didik. Dan kalau bayaran itu terlalu mahal, mungkin ada yang tidak mampu. Tetapi haruskah ia diadakan? Pada saya, ia boleh diadakan, tetapi tempat dan bagaimana cara pelaksanaan itu perlu dipikirkan, perlu diperhalusi lagi. Mungkin dengan cara yang sesuai dengan kemampuan keluarga, ataupun ada mekanisme lain. Dan di sinilah kalau di sekolah PIBG memainkan peranan. Permuafakatan antara guru dan juga ibu bapa, dan juga Jabatan Pendidikan. Dan mungkin lepas ini kita akan discuss lagi lah mengenai itu, dan itu respon awal saya lah untuk ini. Definisi graduasi itu sendiri sebenarnya yang menjadikan perkara ini satu mungkin selain majlis graduasi, mungkin yang word yang tepat untuk menggantikan ialah majlis apresiasi mungkin. Apresiasi ataupun kalau di universiti convocation lah. Tamat belajar kita panggil. Kalau di college, community, di politeknik apa mungkin dipanggil convocation. Kalau di luar negara pun dipanggil convocation juga. Cuma kita tak pernah buat di sekolah dan di tadika lah. Kita tak panggil convocation. Sepatutnya apresiasi tadi mungkin sesuai. Kerana convocation ni dia ada pakaian dia. Jubah dia, topi dia tu. Kalau misalnya di universiti pun topi pun ada berbeza. 4 segi dengan bulat tu sebenarnya tak boleh sebarang orang memakainya. Kalau dia kalau tak salah saya, kalau dia bukan ada PhD, dia tak boleh pakai yang topi bulat. Dia hanya boleh pakai topi 4 segi. Walaupun dia datuk ke, dia Tan Sri ke, itu kalau ikut kebiasaannya lah, tradisinya begitu. Kalau di sekolah ni biasanya tadika yang selalu, dulu memang saya nampak tadika yang selalu budak-budak pakai, tapi di sekolah ni majlis tu pun diadakan. Cuma ialah
di sekolah memang banyak majlis diadakan untuk misalnya meraihkan cikgu ya yang bersara seperti pengantin diarak ke sana ke sini ya. Begitu juga majlis-majlis sambutan apresiasi yang lain tadi. Betul. Ya, Jadi secara tradisionalnya sememangnya majlis graduasi di peringkat sekolah ini kita adakan di Dewan Sekolah ataupun di berdekatan dengan kuasa dan tidak seharus ataupun tidak semestinya dianjurkan di hotel-hotel mewah ataupun tempat mewah lah kita panggil. Jadi kita nak bertanya juga dengan YDP kita pada petang ini. Jadi apa sebenarnya asas ataupun objektif kita menganjurkan majlis graduasi ini di peringkat sekolah? Terima kasih sebelum itu kepada TBS kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama dialog pada petang ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak bumiku. Jadi kepada Cik Stewart, Stewart dan Cik Syira. Jadi saya rasa teruja juga dijemput untuk hadir dialog bersama doktor kerana pernah bertemu sebelum ini dengan program yang berhormat. Jadi bila kita dijemput, saya rasa bertuah sebagai wakil ibu bapa, terutama sekali dari Persatuan Ibu Bapa di SMK Penison, terletak 12 batu dari Kuching. Kebetulan saya pun duduk di PR Batu 12 sebelah pagar. Jadi saya dah sebagai yang dipertua, inilah penggal kelima saya untuk jawatan yang dipertua. Jadi dah berumur 67 tahun, bagi saya satu banggaan lah sebagai yang dipertua. Kami juga teruja sebenarnya YDP. Betul. Jadi bila dijemput saya pun terkejut juga kenapa saya terpilih. Jadi saya pun rasa itu adalah anugerah. Kita ramai kawan, kawan itulah apa ni, okey. Baik YDP, berbalik kepada soalan kita tadi berkaitan dengan mengapa ataupun apa objektif kita sebenarnya menganjurkan majlis graduasi ini di peringkat sekolah. Okey, kalau di peringkat sekolah lah, kalau term sekali di SMK Penison selalu kita adakan untuk satu apresiasi lah. Sebab itu kita pada 2 bulan Februari lepas kita mengadakan majlis penganugerahan namanya. Jadi untuk kita memberi insentif kepada pelajar-pelajar maupun SPM yang lepas yang mendapat beberapa 8A ke 9A, 7A ke. Jadi kita Persatuan Ibu Bapa menghargai ataupun beri sumbangan. Sebab itulah dari dana dan sumbangan Ibu Bapa yang kita terima. Kalau di SMK Penison untuk satu keluarga RM20 setahun, bukan tiap-tiap bulan. Jadi dengan sumbangan yang begitu kita dapat mengagihkan ini untuk anak-anak pelajar yang mendapat kecemerlangan dalam SPM, dalam peperiksaan penggal yang kita adakan. Itu bagi kita satu majlis yang tiap tahun diadakan untuk ibu bapa hadir, melihat sendiri betapa peranan guru sebagai pendidik yang kita sanjungi. Begitu juga hubungan ibu bapa, kerjasama, sokongan ibu bapa di atas pendidikan anak. Jadi itu satu sambutan atau pengiktirafan kepada murid dan satu pengiktirafan kepada guru yang membimbing mereka. Okey, sila Syira. Dan kalau bagi pendapat Encik Razali sendirilah, konsep graduasi premium ini adakah wajar untuk diadakan di pihak sekolah, di peringkat sekolah ini sendiri? Di hotel-hotel yang mewah. Bagi peringkat sekolah sahaja. Untuk kita nak apresiasi murid-murid sekolah ni. Kalau di peringkat sekolah menengah lah kita tengok, ataupun saya pernah yang dipertua di peringkat sekolah rendah. Betul. Jadi majlis graduasi premium tambahan ini wajar kita adakan di sekolah.
Kita ada dewan untuk kita mengadakan majlis yang tersebut. Sebab itu kita tengok kalau pihak kemas, saya pun dulu kemas lah. Anak saya pun belajar pra, sebelum sekarang ini ada pra untuk sekolah rendah. Jadi saya melibat diri dalam kemas dulu bila ada apresiasi yang ataupun majlis graduasi yang sekarang. Kita adakan di macam kita di ladang. Kita buat di dewan ataupun di ladang supaya anak kita terasa guru-guru, ibu bapa dapat berkumpul di majlis, diraikan bersama. Jadi dengan kadar yang kemampuan. Sebab itu kalau kita tengok di peringkat sekolah, kita tengoklah kemampuan kita. Kita ada dewan. Jadi apa guna kita nak keluar dari kawasan dewan kita cukup cukup dengan apa yang kita ada. Cukup dengan apa yang kita ada. Dan kita akan sambung selepas ini kerana kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya dalam Dialog TVS. Pihak sekolah dan pihak PIBG perlu berbincang terlebih dahulu untuk mengadakan majlis graduasi untuk anak-anak. Sebab perbincangan tu penting sebenarnya. Mun kita berbincang, kita tahu macam ni untuk perjalanan untuk graduasi anak-anak tu. Contoh macam PIBG, setidaknya ada duit di sekolah tak sih? Duit gumpul PIBG pun. So, duit boleh digunakan untuk hari graduasi anak-anak kelak. Untuk trend ni kita tengok kemampuan lah. Bagi saya 50-50. Ada saya setuju, ada yang saya tak setuju. Maksudnya selagi benda tu kita boleh jimat, kita jimat. Okey, dari segi saya setujunya, kita buat dekat hotel ialah keselamatan dekat hotel lah. Maknanya kita buat dekat kawasan tu, kita ada security, keselamatan pelajar-pelajar kita. Lepas tu dia punya atur cara semua dah mengikut apa kata orang tu, mengikut aturan dia lah, aturan hotel sendiri. Salah satu laban kita perlu nyewa jubahnya satu. Sikit-sikit minyak untuk contohnya nanti hari kampung pergi ke hotel mesti nak belanja, nak duit kadang-kadang nemulah orang kampung tu sidak kurang belanja. Udahnya nanti sidak nitiah ke graduasi mesti sidak ke mai apa indai kan. Dakkanlah sidak yang nak mai apa indai untuk baka meri semangat angge sidak Biar mega mesti sidak ke mai adik-beradik sidak untuk medak sidak graduasi. Jadi semuanya memerlukan kos yang tinggi. Baginya pendapat akulah. Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Dialog TVS dalam mengupas tajuk ataupun topik yang kita bincangkan pada episod kali ini, iaitu graduasi premium, keperluan atau ikut trend. Jadi kita berbalik kepada soalan ataupun jawapan yang diberikan oleh YDP sebentar tadi bahawa penganjuran majlis graduasi ini ikut secara bersederhana. Mungkin di pihak peringkat sekolah kita tidak menganjurkannya dalam keadaan yang begitu mewah. Jadi Profesor, kita ingin menanya pendapat Prof berkaitan itu cukup sekadar di peringkat sekolah, tapi bagaimana dengan kehendak murid yang ingin mengikuti trend terkini? Rakan-rakan lain ataupun sekolah lain menganjurkan majlis di hotel-hotel mewah. Jadi ada keluarga ataupun para pelajar yang mungkin daripada keluarga yang tidak mampu, tetapi mereka teringin merasai pengalaman untuk bergraduasi di tempat yang terkemuka. Okey, terima kasih kepada saudara Edward, Stewart dan Shirin. Soalan mengenai bolehkah diadakan, dan kalau nak diadakan juga, dan mungkin ada parent ataupun ibu bapa yang nak mengadakan juga di tempat yang mewah kan. Betul. Katakan boleh diadakan kalau mereka mampu, tapi kalau mereka tak mampu, mereka kena ada mekanisme lah. Cara misalnya PIBG mungkin mengutik duit dulu Okey, dari awal tahun simpan RM50 dahulu untuk keluarga tu, untuk ini, ataupun sekolah beri bantuan separuh ke dan sebagainya untuk ini. Kerana
Tetapi tempat yang nak dicari tu tak perlulah sampai hotel yang terlalu mewah sangat. Kan kita ada quotation dia berapa banyak kemampuan kita. Okey, harga sekian ni macam mana kan. Itu terpulang kepada inilah. Memang betul kadang-kadang murid-murid ni dia tengok di tempat-tempat yang lain, oh kenapa di sekolah yang lain ada tapi sekolah saya tak ada. Kenapa cikgu tak buat? Itu satu cabaranlah kepada ibu bapa dan cikgu tadi, bagaimana nak merealisasikan kepada murid ni. Dia kena fikir daripada awal lagi, dah ada perancangan. Okey, untuk kita ni sebab nanti mereka akan tamat sekolah darjah 6, kita akan cuba buat satu majlis yang gah lah, di tempat-tempat yang supaya mereka akan terasa bahawa mereka ni dihargai. Bukan kata sekolah tadi tak dihargai lah, majlis lain tu kita buatlah ini sekali seumur hidup. Mereka Memberi nak semangat kepada mereka. Semangat supaya mereka cakap, okey, alhamdulillah aku dah buat, dah tamat dan ini tempat yang dibuat untuk sekolah. Tapi mekanisme tadi mungkin dengan cara simpan duit dulu ke, ataupun separuh belanja daripada PIBG ke, ataupun ibu bapa yang mampu tadi, dia akan cuba tolong sedikit ibu bapa yang tidak mampu, top up macam mana. Itu antara mekanisme yang boleh dipikirkan oleh pihak sekolah. Sebab kita tahu ini sekali je, bukannya nak buat banyak kali. Dia memang benda tu memang kadang-kadang kita tengok cuma tadi pemilihan tempat tadi kena sesuai lah. Janganlah tempat yang terlalu mewah yang memang kita dah tahu tempat tu mahal, buat apa kita nak ni kan. Cari banyak lagi kan yang ikut kemampuan sebenarnya. Ikut kemampuan dan ikut yang ni. Dah tahu tempat tu jauh daripada sekolah, nak juga buat padahal ada yang dekat dengan sekolah. Yang hotel juga katakan yang tempat yang ni. Boleh je dia buat. Janganlah kita cuba menyusahkan diri dengan cara yang macam yang sebegitu tapi saya setuju kalau dia nak buat, tapi mekanisme tadi dia kena fikirkanlah bagaimana. Mungkin saya simpan dulu duit ke, kalau tak ni sekolah kena bantu ke PIBG. Itulah peranan PIBG. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ni anak-anak ni, hati mereka, jiwa mereka nak juga, aku nak juga tema red carpet contohnya. Tapi kalau bagi pelajar yang tidak mampu dan malu ni kerana tidak dapat menghadiri majlis apresiasi yang diadakan secara mewah ini, adakah perkara ini dapat memberi dampak yang negatif kepada mereka, mungkin dari segi emosi dan mental mereka? Sebab itu saya suka ada satu tagline saya selalu guna dalam saya punya projek SDG, Sustainable Development Goal. No one left behind. Leaving no one behind. Tiada sesiapa ketinggalan. Dalam keadaan ini jangan kita meninggalkan sesiapa sekalipun, walaupun mereka itu tidak mampu. Kena fikirkan, sekolah kena fikirkan bagaimana caranya. Dan dia kena berhubung dengan ibu bapa tu, macam mana nak bantu, apa yang kurang, apa yang tak ni. Kalau mereka langsung tak mampu, sekolah kena ambil teknol lah, kena bantulah. Kalau kita nak, bukannya ramai pun, katakan mungkin dalam sekolah tu mungkin ada dari 30 orang mungkin ada 10 yang kurang berkemampuan. 20 tadi mampu tapi ada yang perlu ditop up lagi. Itu peranan PIBG dan juga ni. Tapi ada jugalah kita fahamlah, maksudnya setengah PIBG langsung tak ada duit dan sebagainya. Itu yang dia kena sedar dirilah di mana patutnya dia buat. Tak boleh dia, kalau dia tak nak ni, tak boleh nak buat macam tempat red carpet tu, buatlah mana-mana tempat tu yang dia sesuai dengan kemampuan. Pemufakatan dengan ibu bapa tu kena bincang dulu. Betul. Kita nak buat kat mana? Adakah ibu bapa ni apa obstacle, apa halangan dia? Okey, kata tak mampu. Okey, apa cara dia? Bagaimana nak mengatasinya? Jangan kita menidakkan pula, sebab ini anak-anak yang teruja nak buat kan. Nanti Gembira. motivasi dia aduh down, tak boleh, benda satu sekali dalam hidup pun tak boleh nak buat untuk kami. Dan bercakap tadi mengenai permuafakatan kan yang disebut oleh Prof tadi. Permuafakatan, apa pendapat Encik Razali mengenai kepentingan ibu bapa ini sendiri untuk datang sama-sama muafakat untuk kita sama-sama berbincang untuk mengadakan majlis apresiasi ini, caranya bagaimana dan sebagainya. Tentang permuafakatan ini. Sebab itu dalam sekolah lah, kalau kita tengok di kawasan kita je lah, macam di SMK Penisen, ibu bapa dan guru bekerjasama
percaya dengan apa yang guru buat. Sebab itu sekira terdapat dalam Mesyuarat Agong yang lepas kita terpilih untuk 2 tahun akan datang. Ini yang saya cakap tadi, ini adalah penggal kelima. Sebab dalam Mesyuarat Agong kita sediakan satu borang usul cadangan kepada ibu bapa. Apa usul nak dibentangkan tentang hal pembangunan, pendidikan dan lain-lain. Sebab itulah sekiranya terdapat usul, tapi belum adalah usul ini timbul, mana tahu Mesyuarat Agong yang akan datang. Jadi akan kita bincang bersama. Sebab kalau di SMK Penisen kita dah tahu ibu bapa atau yang kurang kemampuan. Yang B40 78%. Kalau di SMK Penisen 2,800. Kalau bulan 3 akan datang, kemungkinan kalau tak 2,900 ataupun 3,000. Kita tengok kawasan itu dari kawasan dari Puncak Borneo. Kalau di kampung kampung-kampung, taman-taman di Batu 13, Landih kan. Memang dari ibu bapa yang dalam kumpulan yang tersebut. Sebab itulah kalau kita nak buat di tempat yang mewah, misalnya kita harus bentangkan dalam mesyuarat, setuju ke tak? Kalau kita beruntung dengan pengetua kita, memang saya kagum dengan beliau. Pengetua kita tu Cikgu Abid Hong. Kita pun dari sebelah pedalaman juga. Beliau dari Julau, saya dari kampung sebenar di Batang Lajang. Sebab itu kita dari keluarga yang kurang kemampuan. Jadi itu yang kita fikir. Kalau masuklah ibu bapa nak ke hotel, boleh. Sebab itulah macam kita di PIBG, sumbangan RM20 sekeluarga. Setahun dari ibu bapa kita dapat 40 lebih ribu. Dari guru pun menyumbang. Sebab itu bila kita rasa fikir bantuan dari Yang Berhormat kita ada dari pihak luar, kita buat satu lesen kutipan. Tempoh hari kita ada lesen setahun dari bulan Mei. Kita mohon supaya kita dapat ibu bapa usaha untuk mendapatkan dana ataupun sumbangan bantuan dari pihak luar. Syukur kita dijangka kita dapat 89,000, tapi bila ada kerjasama sumbangan kita dapat mencecah 100 lebih ribu untuk PIBG. Sebab ada usaha bersama. Usaha bersama. Itu yang kita fikir. Kalau kewangan kita cukup hebat, tak ada masalah kita nak buat. Kalau ibu bapa setuju, pihak sekolah setuju, kita buat. 2 kali setahun pun boleh. Kalau ada usaha sama daripada luar. Itulah. Itu juga. Sumbangan ibu bapa dan guru penting. Di mana kita berada, kita buat. Maksudnya tadi YDP, apa-apa berkaitan dengan mesyuarat yang dianjurkan oleh di peringkat PIBG, ibu bapa perlu menghadirkan diri. Memang betul. Bagi sama-sama membuat keputusan dalam menganjurkan sebarang aktiviti yang melibatkan. Sebab itu kita tengoklah kehadiran, kita ada sarana kepada jabatan bahawa pentingnya kehadiran yang banyak dari ibu bapa. Syukur kita kalau di dewan kita tu kalau 500 kerusi 400-500 muat untuk ibu bapa dan murid untuk hadir bersama di mesyuarat Agong ataupun mesyuarat tahunan tiap-tiap tahun kita adakan. Supaya apa masalah ibu bapa, kekurangan dalam pembangunan, pendidikan dan lain-lain kita boleh kongsi bersama. Kita apa usul akan kita laksanakan dengan kewangan dari syukur kita mendapat kerjasama bantuan dari Jabatan Pendidikan misalnya. Jika kedua pihak ibu bapa dan guru serta anak-anak memain peranan masing-masing, bagi kita tak ada masalah dalam di sekolah penganjuran majlis penganugerahan membantu dari segi apa kita untuk sekolah.
keselamatan di luar pagar kan, di dalam. Jadi kita pentingnya kerjasama dari peringkat itu. PABG merupakan antara komponen yang terpenting dalam komuniti sekolah sebenarnya, Syira. Jadi untuk itu kita banyak lagi sebenarnya yang nak kita bincangkan. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam kami Dialog TBS. Baik, anda masih lagi menonton Dialog TVS. Tadi kita dah bercakap mengenai kepentingan PIBG itu sendiri dalam komuniti sekolah. Dan seterusnya kita nak tanya kepada Prof mengenai satu kenyataan daripada Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq. Sebelum ini ada menjelaskan bahawa KPM menyokong penganjuran majlis graduasi tetapi hendaklah dilakukan secara sederhana, tetap meriah dan penuh penghargaan kepada murid dan pelajar. Maksudnya, penganjuran acara ini tidak mendapat bantahan ataupun sekatan. Pendapat Prof? Okey, kenyataan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan itu adalah dia seolah-olah memberi autonomi kepada sekolah. Kerana sekolah sendiri yang tahu keadaan, kemampuan, kewangan dan bagaimana keadaan keluarga ataupun pelajar-pelajar ini. Jadi saya rasa itu satu kenyataan yang memberi peluang kepada sekolah sendiri untuk menganjurkannya. Kalau mereka rasa mampu, mereka boleh anjurkan di mana di tempat yang sesuai dengan keadaan mereka lah. Kalau mereka ada dari segi kewangan tadi kukuh, mereka boleh adakan. Dan seperti yang dikatakan oleh YDP tadi, setengah sekolah tu dia boleh buat kutipan yang sehingga melebihi banyak, tapi tak bolehlah digunakan semuanya untuk majlis tu, sebab kita kan ada pelajar tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1 sampai negara 5. Jadi mungkin untuk yang ini portion untuk tu banyak mana itu kena awal ditentukan. Dan tentu ada bajet dibentang, kertas kerja dekat mana nak buat, berapa pelajar nak dikenakan, kalau ibu bapa datang berapa yang akan dikenakan, kalau keluarga lagi ahli keluarga yang lain datang bagaimana, ya. Tapi balik semula pada yang saya bagi tahu tadi lah. Di tempat yang mana kita tentu kena tengok, dia kan ada quotation dia, dia adakan bajet dia berapa dan kita sesuaikan. Kalau rasa tak cukup, kita cuba cari yang lebih rendah. Tapi matlamatnya untuk meraihkan, untuk apresiasi tu mesti diadakan supaya kita menunjukkan pelajar-pelajar tu ada rasa bersemangat, supaya mereka mungkin adik-adik yang dia kata dah 5 atau tingkat 5 atau 4 ni tengok, oh abang-abang aku diraihkan, motivasi. Aku pun nak jadi macam tu, diraihkan ada ni. Cuma kena tanya di sinilah, mampu atau tidak. Kalau tak mampu tapi nak buat tempat-tempat yang sudah tentu yang tak tercapai, itu salahlah. Jadi kenyataan menteri itu untuk diberi autonomi, kebebasan kepada sekolah yang terpulang. Kalau dia rasa boleh buat, dia buat. Kalau dia rasa tak boleh, cuba kurangkan, cari tempat yang ini. Asalkan yang penting pada saya tadi, dia kena buatlah tempat tu. Tapi apresiasi tu di mana caranya, di mana tempatnya, terserah kepada sekolah. Yang penting murid-murid terasa dia dihargai. Jangan bila dia habis tak ada apa-apa pun sekolah macam tak. Memang nak suruh aku tidak meninggalkan apa-apa kenangan pada dia. At least pada keluar sekolah ada. Kalau zaman dulu tak tahulah, zaman saya dulu memang tak adalah. Sekarang ni dah jadi trend. Keperluan atau trend tadi kan kita punya tajuk kan. Sebab pada akhirnya keputusan yang dibuat adalah di pihak sekolah sendiri. PIBG sebenarnya. Mereka yang betul. Kita ingin bertanya kepada YDP kita. Sekiranya dalam peringkat PIBG itu sama ada di peringkat prasekolah ataupun sekolah rendah ataupun sekolah menengah itu sendiri, Syira. Jadi mungkin daripada hasil mesyuarat pada PIBG itu bersetuju untuk menganjurkan majlis graduasi ini di tempat-tempat yang dipilih. Jadi mungkin ada ibu bapa yang setuju juga. Mungkin yuran ataupun cas yang dikenakan itu boleh dibayarkan secara ansuran. So jadi apa pendapat ataupun cadangan YDP berkaitan dengan bayaran secara ansuran ini? Mungkin ada alternatif lain lah selain daripada bayaran ansuran, macam mana alternatif lain? Dari peringkat persatuan ibu bapa dan guru, jadi
baru sekarang saya dengar kalau diadakan di peringkat mewah misal dibayar secara insuran. Jadi bagi saya lah, ini cara pribadi lah. Betul. Rasa saya tak berapa sesuai bagi kita. Sebab itulah kita tengok kemampuan. Kalaulah sekolah dia tahu dari bajet dia, kemampuan pelajar dan ibu bapa. Jadi sekiralah adalah sekolah ataupun desakan dari luar yang bagi kita tak dapat mengelak lah. Sekolah akan berhubung dengan kita PIBG, wajar ke tak kita buat di tempat yang tersebut. Jadi bagi saya kita ada jawatankuasa PIBG yang cukup pengalaman. Jadi kita mewakili ibu bapa, kita akan tengoklah kalau kebanyakan majoriti kita tengok majoriti jugalah. Sebab itulah biarlah macam tadi saya rasa kita buatlah sekadar yang kita mampu. Kalaulah kita ada nak buat di tempat yang luar kemampuan kita, nak bayar beransur-ansur, itu satu bebanan bagi kita lah. Itulah saya rasa kita tengok awal kemampuan kita. Kita buat dengan kemampuan cukup bagi kita. Jangan kita dari paksaan. Jadi anak-anak kita memang dia ingin satu prestasi. Betul. Kita nak latih dia dengan cara prestasi yang kita ada. Bersederhana. Bersederhana, cukuplah hidup kita bersana. Jangan nanti kalau dilatih dengan kemewahan, dia akan terbawa-bawa, terikut dengan tren-tren yang bagi kita yang tak berapa sihat. Sebab itu kita peringkat kampung dan taman, kita tahu kemampuan kita. So kita buat dengan kemampuan kita. Ikut kemampuan. Sebab kadang-kadang di pihak sekolah ini mereka juga mendapat desakan daripada luar. Mungkin desakan itu mungkin daripada ibu bapa yang mampu dan juga satu lagi desakan dari segi nak mengikut trend ini sendiri. Mungkin apa saranan YDP kepada pihak sekolah untuk mereka menangkis desakan-desakan ini? Terutamanya ibu bapa. Ya. Sebab itulah kita ada majlis, beberapa majlis pemukapakatan berjumpa dengan ibu bapa, mesyuarat tahunan di mana kita dapat majlis perkongsian. Ada wakil-wakil, ada setengah itu guru ada melawat ke kampung misalnya nak mendapat pandangan ibu bapa dari ketua masyarakat kan. Jadi bagi kita dah tahu kemampuan kita, jadi kita sekiranya adalah pihak desakan. Kita dengan kerjasama, kita pandu dengan pengurusan sekolah. Kalau mereka dah setuju dengan peringkat jabatan, ibu bapa akan memberi pandangan mereka lah bagi pihak ibu bapa. Kita akan menasihatkan ini kemampuan kita buat secara ini. Kalau betul-betul lah nak di pusat eksklusif, kita usahalah buat pasaria untuk menambah pendapatan. Mohon semangat dari yang berhormat kita yang sedia membantu. Kalau peringkat kita syukur kita ada timbalan menteri kemajuan wilayah di kemajuan desa kita. Datuk Hajah Rubiah yang menteri macam Kemas di bawah beliau. Sebab yang isu-isu ni saya dengar dari Kemas. Tapi saya dah pergilah jumpa pihak Tabika Kemas juga. Pandangan dia memang apa yang kita bincang dari tadi itulah kemampuan ibu bapa. Kalau kita misalnya kalau kita dari Batu 12 nak buat di PCC di Demak. Kita nak jaga hal keselamatan anak kita ke pusat yang di sebelah sungai seberang lah kata kita. Betul. Kalau kita nak buat di tempat jauh dari Batu 12 lah kita nak sewa lagi kenderaan, pengangkutan ibu bapa. So itu kita nak kalau betul-betul lah
Kita nak buat di tempat yang agak istimewa. Awal-awal lah kita buat kertas kerja dah. Kita wawarkan kepada ibu bapa pandangan. Kita kuatkan lagi usaha kita nak mendapat supaya majlis tadi, kita ibu bapa akan menyumbang. Kalau taklah dapat 100% kos yang tersebut, mungkin peratusan yang kita mampu. Ataupun yang berhormat kita dapat menyumbang. Apa salahnya? Betul. Kalau menurut Prof pula macam mana? Cara terbaiklah untuk menangani perkara ini dan cara terbaik juga untuk kita menangkis desakan-desakan luar kepada pihak guru, pihak sekolah ini. Itulah, kita ni di zaman apa yang dipanggil letusan informasi. Betul. Di mana media sosial memainkan peranan yang penting. Ya. Jadi di situlah timbulnya desakan ataupun salah satu daripada pencetus kepada anak-anak ni ya, ataupun ibu bapa untuk mengadakan majlis itu. Mungkin salah satu cara untuk menangani seperti yang diceritakan oleh YDP tadi, ada perlunya ibu bapa perlu diberitahu dari awal lagi ya. Atau biasanya perancangan tu bukanlah ad hoc, mungkin sebulan 2 bulan, mungkin dah awal tahun lagi dah buat. Kita akan mengadakan majlis akhir tahun, panggil ibu bapa yang terlibat. Tahun 6 saja yang terlibat. Apakah persediaan kita, kat mana kita nak buat? Ini kalau kita nak buat di sini, ini dia punya halangan dan ini kelebihan dan ini advantage dan disadvantage. Kalau nak buat di sini, ini yang kita ada dan sekiannya. Kalau nak buat di sini, bagikan pilihan kepada mereka. Biar ibu bapa yang memilih, katakan. Ya? Tapi kalau di akhirnya, sebab yang terlibat itu anak-anak mereka. Yang diraihkan adalah anak-anak mereka. Kena kalau ibu bapa kata, okey kami setuju nak ni, dan kena dengarlah suara ramai dan sebagainya. Walaupun kita tahu memang adalah yang suara-suara bukannya sebab kita dalam masyarakat yang yang tak semua orang akan setuju dengan semua susah perkara. Susah nak hati semua orang. Bukannya senang nak memuaskan hati semua orang, tapi kita akan ambil suara. Kalau yang tak setuju tu apa dia tak setuju? Kenapa? Kena tahu. Mungkin dia cakap, okey, saya tak mampu. Memang saya tak mampu. Okey, apakah mekanisme dia untuk membantu? Ya, daripada sebab kita dah rancang pada awal tahun tadi. Lama lagi, 12 bulan, 10 bulan. Sepanjang tahun itu. Sepanjang tahun kita boleh ni buat. Macam tadi katakan kutipan untuk membantu dan sebagainya. Tapi kena fikirlah yang macam dari segi logistiknya, dari segi pengangkutan dan sebagainya. Tapi salah satu cara tadi itu, pemuafakatan ibu bapa perlu dan guru perlu dirancang daripada awal. Bukannya bulan depan nak buat, baru sekarang baru nak rancang. Tak boleh lah. Kita dah tahu dah akhir tahun memang akan budak-budak ni akan sediakan payung sebelum hujan. Jangan kita seperti biasanya kita tu buat ad hoc macam tu lah. Itu yang tak boleh. Sebenarnya kita buat awal-awal kita dah tahu. Itu yang menyusahkan sebenarnya kalau itu yang ad hoc. menyusahkan. Kalau kita dah tahu awal, kita dah ada bajet, kita dah tahu dah banyak ni dan sekian, kita dah ni. Okay, put aside this budget untuk ini. PIBG pun ada yang ni. Dan kalau nak jemput menteri untuk minta sumbangan YB ke dia dah tahu pada awal. Beritahulah dia awal-awal, okey kita nak jemput bulan 10 nanti, bulan 1 kita jemput. Dia dah beritahu dah. Dia pun dah ada intensi ni, dia dah kosongkan date tu untuk dia boleh hadir. Untuk memberi sokongan juga sebenarnya. Untuk memberi sokongan. Dan dia cakap, okey saya boleh bagi sumbangan. Itu dah satu barang yang bagus. Perancangan tu penting. Dari awal. Bukannya buat perancangan 2-3 hari atau sebulan 2 sebelum tu. Itu pandangan pada saya. Sediakan payung sebelum hujan. Segala keperluan ataupun persediaan itu sangat penting sebelum kita nak mengadakan sesuatu majlis, terutamanya majlis yang melibatkan penggunaan nilai wang yang besar. Kena buat majlis awal. Macam orang kahwin pun macam tu juga. Itu juga yang terjadi di peringkat sekolah dan ke atas dan sebagainya. Lepas ini kita akan tanyakan apakah perlu kita menjadikan trend ini sebagai satu normalisasi di dalam kalangan masyarakat. Akan kita bincangkan selepas ini hanya dalam Dialog TVS. Jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama dengan kami dalam Dialog TVS. Jadi kita terus bertanya kepada YDP kita dulu, Syahira Kashira. Jadi YDP,
Kalau kita melihat kepada majlis graduasi ini sendiri, kalau kita anjurkan di peringkat tadika, sekolah rendah dan juga sekolah menengah sebenarnya akan memberi dorongan kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran mereka sehingga ke Menara Gading. Jadi sebagai YDP, apakah kita boleh menganjurkan aktiviti ini secara selain kita menganjurkan majlis graduasi, ada tak alternatif lain bagi kita meraihkan pelajar-pelajar kita? Alternatif lain selain majlis penganugerahan tadi, dengan kita memberi insentif dengan kejayaan-kejayaan masing-masing. Sebab itu di peringkat pelajar, kalau kita tengok rendah dan menengah, murid-murid yang cemerlang dalam bidang-bidang yang lain, bukan saja pendidikan, mungkin kemahiran dari segi potensi masing-masing yang kita tengok di kawasan kita. Jadi kita kalaulah peringkat sekolah kita memberi semangat, kalau di peringkat mewakili apa-apa sekolah peringkat negeri dan negara, kita akan menyumbang persatuan beberapa untuk mereka di bidang-bidang tertentu. Misal F1 lah, misal bila diadakan satu pertandingan di peringkat nasional, perjalanan macam ni kita akan bantu mereka dari segi kos kapal terbang, penginapan, wang kocek bagi kita lah, wang saku. Sebab itulah Jabatan Pendidikan memang ada bidang macam bila murid ini ada keupayaan ataupun ada potensi, kita akan memberi penganugerahan ataupun dari segi kewangan dan lain-lain lah, insentif dan sebagainya. Untuk yang ada kebolehan dari bidang masing-masing, maupun pendidikan dan kemahiran sukan dan lain-lain. Sebab itu kita dapat menghasil murid-murid yang pelbagai bidang, akademik, sukan dan aktiviti co-curriculum di peringkat pendidikan sekolah, di peringkat bahagian negeri dan mewakili negara kita, insyaAllah. So, dan kalau kita lihat juga Prof, sekarang ini majlis penganjuran majlis graduasi ini yang diadakan di hotel-hotel mewah, di tempat-tempat mewah dan sebagainya, ia telah pun dijadikan trend. Dan apakah perlu untuk kita menjadikan perkara ini sebagai trend, sebagai satu normalisasi? Apakah peranan yang perlu dititik beratkan semua pihak bagi memastikan perkara ini tidak dinormalisasikan? Okey, kembali semula kepada kita punya budaya kita lah. Kalau kita lihat masyarakat kita ni suka kepada istiadat, acara-acara. Kalau saya dulu waktu saya belajar, waktu saya convocation, simple je. They announce, tapi dua negara lah. Waktu saya di England, so diumumkan dan dia tak adalah bawa cap mohon ke apa ke semua, tak ada majlis apa. Dia just bunyi muzik, datang dia panggil, ambil scroll dan ini. Tapi kita dalam masyarakat kita telah terbiasa dengan acara-acara. Even dalam ucapan pun salutation tu bukan main panjang lagi. Wah, yang ini yang berhormat sekian-sekian, semua kena sebut nama. Sebab kita dah terbiasa. Itu budaya kita ya. Jadi ini yang majlis-majlis ini mungkin sudah akan menjadi kebiasaan di masa akan datang. Mungkin macam kita tengoklah orang buka puasa. Dulu tak ada orang buka puasa di hotel. Sekarang ni dah menjadi macam trend pula. Walaupun harga dia tu makin naik, orang tak sambutan juga. Sebab dah jadi macam culture budaya kita. Begitu juga dengan tadi yang majlis-majlis yang nak diadakan tadi. Tapi cara kita menangani tadi seperti yang saya bilang tadi, boleh tak dia diadakan, tepuk dada tanya
diri sendiri. Kita mampu atau tidak. Kalau tak mampu, sekolah tak mampu, luar tak mampu, janganlah buat yang seperti yang YDP cakap tadi. Ada dewan sekolah yang cantik, tak guna dewan sekolah tapi tak nak dimanfaatkan. Kalau mampu sedikit, buatlah dekat luar dan sesuaikan dengan keadaan dan ini. Sebab mungkin di masa akan datang benda tu dah menjadi semacam satu benda yang biasa, fenomena yang biasa, bukan lagi yang dulu tak pernah orang buat, ya. Sebab orang kita biasanya suka buat sesuatu yang ni inovasi lah, ya. Yang ini saya lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain untuk supaya kita untuk ni. Tapi dari satu sudut tadilah dia akan memberikan semangat dari segi psikologi kepada anak-anak yang berada tu. Mereka diraikan. Kena fikirkan juga lah itu. Tapi kena fikirkan juga daripada poket mak bapak tadi, sama ada mampu atau tidak. Pada saya, mungkin saya menjawab soalan atau tidak tadi. Perlu ke tidak ni akan dijadikan sebagai kebiasaan? Ya, kalau mampu boleh diadakan, tapi saya tak katakan dia wajib terpulang. Tepuk dada, tanya poket, tanya diri sendiri sama ada boleh atau tidak diadakan. Mungkin ada perbezaan, Prof, dari majlis graduasi yang dianjurkan di bandar dan luar bandar, Prof. Ya, mungkin kalau di bandar yang mampu, kebanyakan yang mampu, ya. Tengok kalau setengah sekolah tu, kalau sekolah-sekolah yang kita tahu yang sekolah memang private, sekolah persendirian. Memang anak-anak yang dihantar dan yuran itu memang banyak. Mungkin memang mampu terpulang pada mereka. Tapi yang sekolah-sekolah biasa ni yang ni, mereka tengok kenapa ada kawan-kawan dia yang ni boleh ni. Dia tanggungjawab ibu bapa dan sekolah untuk menerangkan. Tak boleh buat, kita tak boleh buat sebab ini. Di luar bandar pun tak. Adakah ianya mempengaruhi? Ia boleh mempengaruhi tu kadang-kadang, sebab mereka berkawan, mungkin jiran sebelah rumah, tapi jiran ini anak dia pergi ke sekolah persendirian, jiran yang mereka ini pergi sekolah biasa. Mungkin betul, saya sekolah saya besok hari kami orang akan maulah di Tok. Sekolah kita macam ni. Jadi itu sebenarnya yang akan menjadi satu, dia terasa kurang. Kenapa sekolah aku tak buat macam tu? Trend lah tu kan? Iyalah, itu dah jadi tapi trend. menjadi Menjadi trend. Tapi bolehkah dinormalisasikan? Terpulang kepada sekolah tadi. Sebab menteri dah cakap, autonomi diberi pada sekolah. Terpulang kepada sekolah. Ibu Mahu bapa atau tidak. Mahu atau tidak. Dan di luar bandar tadi, kalau mereka tak mampu, buat saja yang di tempat ni. Kadang-kadang luar bandar ni, mereka yang kita dah buat majlis yang pada kita biasa saja, pada mereka itu luar biasa. Sebab mereka kurang ada majlis yang ni. Mungkin kalau sekolah-sekolah yang di luar bandar, kalau kita tengok sekolah-sekolah bandar yang kurang murid, ada 50 orang saja murid, kita buat majlis menaikkan mereka. Even saya pernah beritahu, ada murid-murid ini bawa pergi ke Kuala Lumpur melawat zoo, sudah menjadi satu benda yang besar pada mereka. Keterujaan mereka, sebab mereka tak pernah benda itu. Naik kapal terbang, apatah lagi pergi melawat ini. Itu juga apresiasi. Tak semestinya kita buat majlis ni itu. Besar-besaran. Salah satu alternatif juga. Sambil pergi melancong, sambil belajar, tengok haiwan secara dekat. Contoh. Memanfaat juga tu. Dan tadi sebenarnya majlis apresiasi ni sebenarnya dah lama sebenarnya dianjurkan. Yang menjadi masalahnya sekarang ini ialah trend itu sendiri dan jumlah wang itu. Tapi di peringkat sekolah, YDP. Tadi Prof dah cakap autonomi itu diberikan kepada pihak sekolah. Kalau nak kata pihak sekolah itu mungkinlah daripada keputusan dan pemuafakatan ibu bapa. Betul. Saya setuju. Sekiranya pihak sekolah dia nak buat majlis yang biasa-biasa, yang dah biasa, okey. Kalau sekiranya nak buat di tempat yang mewah sikitlah. So kita akan dia beritahu awal. Jadi kita buat perbincangan, kita buat pemberitahuan kepada ibu bapa bahawa kita akan mengada di tempat-tempat yang tersebut pada masa yang tersebut. So bagi kita, bila kita mendapat respon lah, kita akan mengambil kiralah, sekiralah kita ada mampu, apa salah kita buat di tempat yang ada bajet. Yang dah ditetap oleh jawatan, untuk bukan untuk semua mungkin.
dari sekolah tu nak hantar bapa kah. Jadi untuk apa ini mewakili. Ya. So kita akan berusahalah untuk membantu ibu bapa kah, pelajar-pelajar untuk kos pergi balik ataupun kos tempat yang dipilih tadi. Mungkin sedikit pesanan lah kepada Mungkin saya pesanan boleh UDP. mencelah sikit. Ya, Mungkin silakan. tadi idea yang YDP beritahu tadi. Mungkin kita dah tahu akhir tahun katakan di Kuching ada 20 buah sekolah. Dan ada 30 orang murid akan tamat dengan darjah 6 daripada 20 buah sekolah. 30 kali 20 600. So 600 tu dikumpulkan satu tempat, Jabatan Pendidikan anjurkan di satu tempat yang besar. Katakan di seberang sungai sana ada tempat yang besar. Salah satu cadangan. Ya. Buat bersama-sama sekolah. Sekolah mungkin cuma aturkan pengangkutan sajalah. Itu caralah satu alternatif. Boleh diusulkan kepada Saya tak pastilah idea tu betul. Mungkin YDP mungkin sedikit pesanan kepada ibu bapa ataupun PIBG untuk turut aktif dalam mesyuarat PIBG. Ya, betul. Jadi saya lah dah lama di beberapa sekolah. Kalau di SK Semenggok dah dalam 4 penggal, saya di peringkat rendah. Di peringkat menengah ada 5 penggal. Dah tak ada anak lah. Cucu pun dah mungkin masih kecil. Jadi untuk perkongsian harapan kita kepada ibu bapa lah. Yang ada kemampuan dari segi kepimpinan. Jadi untuk sama-sama kita membantu pihak sekolah. Sebab itulah saya syukur berada di sebelah kanan tu, belah kiri saya ada SMK, kiri sebelah sungai saya adalah SK. Sebab itulah pengetua cakap tiap hari saya tengok YDP masuk di sekolah. Sebab itu saya boleh masuk sekolah bila-bila saya rasa ingin nak ke sekolah. Malam saya pergi tengok pelajar-pelajar di asrama, tengok mana yang boleh kita bantu. Mungkin kawasan dia tak berapa terang. Nanti kita akan bagi tahulah kepada ibu bapa sekolah ini macam ini. Kita perlu cadangan dan sebagainya. Cadangan. Kita nak beli spotlight. Kurang kemampuan mungkin dia orang boleh mampu nak membeli, bantu kita. Begitu juga kita buat, kita kerja dengan YB kita, yang berhormat kita, yang sentiasa. Sebab itu kita sekerja penting. Kalaulah kita nak projek-projek yang besar, mesti ada kita sekerja. Misal projek membaiki jalan raya kah, pagar kah. Dan ibu bapa nanti tengok apa yang YB dah bantu kita, pihak jabatan dah bantu. Misal lah, kita tengok pagar dia tak berapa elok lah. Kita beli cat, upah dengan kadar yang mampu, kita tengok kita ceria. Sebab itulah kalau kita ceria ton, kita buatlah wang ceria ton untuk menceriakan lagi supaya semangat ibu bapa menghantar, jalan tak tak sesak kan, keselamatan terjaga. Sebab itulah dia nanti rasa seronok, ataupun anak-anak kita rasa seronok dah belajar, guru rasa semangat untuk mengajar. Mengajar. Sebab itulah kebajikan bukan saja untuk anak-anak, ibu bapa, guru. Selalulah kalau kita melawat YDP, boleh tolong belilah meja. Macam hari ini, besok kita hantar. Sebab kita ada kemampuan. Berapalah kira nak beli. Kalau yang tak sepatut takkanlah kita. Kalau yang harga dia mahal, mungkin jabatan, boleh Kementerian Pendidikan. Kalau yang berhormat ada, nanti apa salah dia membantu. Tetap itulah rasa kita. Ibu bapa akan sentiasa membantu kita, insyaAllah. Okey, itulah pandangan yang diberikan oleh kedua tetamu kita pada episod kali ini, Syira. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Razali Jahari yang di-Petua Persatuan Ibu Bapa Guru SMK Penrisen, dan juga Profesor Madya Dr. Zaimo Arifuddin Syukri Nordin, pensyarah dan Ketua Jabatan Pendidikan Fakulti Pendidikan Bahasa dan Komunikasi, kena bersama-sama dengan kami pada hari UNIMAS, Universiti Malaysia daripada Sarawak, UNIMAS. Dan diharapkan kita dah ada Fakulti Pendidikan. Sudah ada yang baru. Dan dengan itu kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi, dan diharapkan dengan kesimpulan daripada kedua-dua tetamu kita pada hari ini dapat membuka jalan penyelesaian mungkin kepada
pihak ibu bapa, Membuka minda sebagainya. guru Ya. dan juga anak-anak dan komuniti secara menyeluruhnya. Janganlah Betul, ada perbalahan, Stewart. Betul. Kerana pada akhirnya anak-anak kita juga kecemerlangan anak-anak dan Diraikan. kesejahteraan anak-anak kita Ya. diraikan. Betul, Syira. Jadi itu saja yang dapat kami bawakan menerusi dalam TVS kali ini. Ya. Apa-apa topik lagi akan kami bawakan Dari bersama masa ke dengan semasa. rakan-rakan setugas yang lain dari semasa ke semasa hanya dalam TVS. Dengan itu saya Syira Abang Mansur. Dan saya Setiu Dawi, jumpa lagi.